warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami ucapkan kepada pesyarat kami iaitu Ustaz Farid Hafiz dan juga rakan-rakan sekalian. Hari ini kami kumpulan 1 yang terdiri daripada 5 orang ahli kumpulan iaitu saya sendiri, Azaliza bin Abbas, Aiman bin Gunari, Muhammad Iqbal Hafizuddin bin Zulkifli, Muhammad Farid Ashraf bin Kamaruzaman dan juga Muhammad Azizuddin Hilmi bin Hari Rahimi akan membentangkan tajuk kami iaitu tokoh sarjana Islam dalam bidang sains, teknologi dan kejuruteraan. Tokoh sarjana Islam yang pertama adalah Ibn Sina. Nama sebenar Ibn Sina adalah Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Gelaran bagi Ibn Sina adalah Ibn Sina, Avicenna dan juga bapa perubatan Islam. Ibn Sina ni dilahirkan pada tahun sekitar 980 Masihi iaitu bersamaan dengan 370 Hijrah di Afshana, berdekatan Bukhara, iaitu ibu kota Saman Empire yang kini dikenali sebagai Uzbekistan. Beliau wafat pada tahun 1037 Masihi bersamaan dengan 428 Hijrah di Hamadan, Iran. Ibn Sina ni terlibat dalam bidang perubatan, astronomi, etika, logik, matematik, metafizik, falsafah, fizik, sains dan juga teologi. Riwayat hidup bagi Ibn Sina yang pertama adalah beliau menerima pendidikan awal di kampung halaman beliau iaitu di Afshana. Yang kedua, Ibn Sina ni juga memiliki minda yang cerdas serta kebolehan dalam pelajaran sejak masih kecil. Selain daripada itu, beliau selalu menyertai bapa bersama ulama-ulama lain dalam perbincangan intelektual. Dan yang keempat, beliau juga mempunyai kebolehan menghafal segala perkara dengan mudah. Yang kelima, beliau juga mendapat pendedahan awal tentang ilmu dunia termasuklah bidang puisi Parsi sejak awal usia. Pada usia 14 tahun, Ibn Sina sudah mempunyai ilmu yang mengatasi guru beliau sendiri. Dan Ibn Sina juga banyak meluangkan masa untuk menuntut ilmu tentang falsafah, logik, sains, undang-undang Islam serta hasil kerja Euclid. Euclid ni adalah ahli matematik Greek dan juga Euclid ni merupakan bapa kepada geometri. Ibn Sina ni juga seorang yang warak. Selain menuntut ilmu, beliau banyak meluangkan masa memohon kepada Allah bagi menyelesaikan permasalahan yang bermain di minda. Dan yang terakhir, Ibn Sina ni mempunyai matlamat untuk mengkaji hubungan antara ilmu sains dan agama serta menghasilkan beberapa penulisan pendek berkenaan teologi Islam, termasuklah sebuah wacana tentang Nabi-Nabi dan tafsiran saintifik tentang Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada anda semua. Saya harap anda semua sihat di sana walafiat. Okey, pada kali ini giliran saya yang akan mempersembahkan dan juga membentangkan kepada anda semua berkenaan tentang pencapaian Ibn Sina. Okey, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya ialah Aiman bin Bunari dan nombor kad matrik saya, kad pelajar saya ialah 03 DPW 20F 2009. Dan pada hari ini saya akan membentangkan kepada anda semua berkaitan dua jenis iaitu pencapaian dan juga sumbangan. Baik, untuk pencapaian Ibn Sina, yang pertama, beliau telah membuat penemuan terhadap pelbagai penyakit baru dan juga puncanya melalui pengaruh kuman dalam berjangkit lah. Okey, dalam penyakit baru, penemuan yang beliau jumpa adalah jangkitan virus seperti TB dan beliau juga telah menemukan pelbagai penyakit berjangkit lain seperti cacar, rubella, penyakit alahan dan juga penyakit jiwa. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, beliau telah membuat penemuan dalam bidang farmasi
dalam bidang farmasi melalui penghasilan ubat dan preskripsi yang mujarab dalam penyakit kronik. Dan beliau juga menghasilkan ubat bius. Pada zaman sekarang pun masih lagi digunakan ubat bius tapi moden. Tetapi manakala pada zaman Ibn Sina, pada ketika itu memang digunakan secara tradisional lah. Okay. Itu yang kedua. Yang ketiga, beliau telah membuat pembangunan teknologi perubatan melalui penciptaan benang yang khususnya untuk menjahit luka pembedahan. Dan beliau juga telah membuat penciptaan picagari. Pada zaman sekarang pun masih lagi diguna pakai picagari, tapi itu telah pun dimodernkan. Tapi Ibn Sina pada zaman itu semuanya adalah tradisional. Okay. Kita lihat pada slide seterusnya. Okey, slide seterusnya kita akan saya akan bersamakan dan membentangkan terhadap sumbangan Ibn Sina pula. Okey, melalui sumbangan Ibn Sina ada banyak, antaranya ialah beliau telah membuat penghasilan karya dalam bidang sains perubatan melalui penghasilan 116 buah karya dalam pelbagai bidang ilmu seperti fizik, falsafah, matematik, mantik, biologi, astronomi dan juga sains politik. Okey. Dan beliau juga telah membuat perkembangan ilmu psikologi dalam bidang perubatan. Okey. Beliau juga telah membuat perubatan dan juga membuat beberapa penemuan dalam bidang ilmu tersebut yang dikenali sebagai ilmu perubatan psikologi. Okey, ataupun psikometrik. Okey, dalam bahasa ringkasnya ataupun bahasa spesifiknya ialah psikometrik medik. Okey. Beliau juga telah membuat perkembangan ilmu diagnosis melalui denyutan jantung, pulse diagnosis lah dalam bahasa Inggeris, untuk mengenal pasti ketidakstabilan humor yang masih telah dipraktikan oleh para doktor Muslim di Pakistan, Afghanistan dan juga Parsi yang pada zaman ketika itu menggunakan ilmu perubatan Yunani. Okey, itu yang pertama lah, berkaitan tentang hasil karya dalam bidang sains perubatan. Okey, yang kedua, beliau juga cemerlang dalam bahagian perubatan. Okey. Pada ketika 16 tahun usianya, beliau telah menguasai ilmu perubatan dan juga pada usia 21 tahun pula, okey, beliau telah pun dilantik sebagai doktor istana ketika berjaya menyembuhkan penyakit Raja Noor. Okey. Dan beliau juga telah membuat penghasilan sebuah karya yang sangat termasyhur, iaitu dalam bidang perubatan yang bernama Al-Qanun Fiktib. Al-Qanun Fiktib yang membicarakan tentang perubatan spekulatif dan preklatif serta praktif. Okey. Dan beliau juga telah membuat penghasilan ensiklopedia melalui kitab An-Najat yang dituliskan dalam 5 jilid yang memuatkan 760 cara perubatan melalui penemuan barunya. Okey. Setakat itu saja pembentangan daripada saya. Saya akan serahkan kepada rakan sekumpulan yang lain. Terima kasih banyak kepada anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Iqbal Hafizuddin dan Zulkifli dan nombor matrik saya 03 DPW20F2025. Saya akan meneruskan sumbangan Ibn Sina. Yang tiga iaitu bidang geografi. Ibn Sina juga merupakan seorang ahli geografi yang mampu menerangkan bagaimana sungai-sungai berhubungan dan berasal dari gunung-gunung dan lembah-lembah. Perlahan, beliau telah membuktikan kemampuannya dalam mengukuhkan suatu hipotesis atau teori pada waktu itu yang gagal dilakukan oleh ahli Yunani dan Romani sejak hari Aristoteles. Seterusnya yang keempat iaitu bidang geologi kimia. Sumbangan Ibn Sina dalam bidang geologi dan kimia memang tidak dapat disaksikan lagi. Menurut A.M.A. Schustery, karangan Ibn Sina mengenai ilmu pertambangan mineral menjadi sumber geologi di Eropah. Beliau juga meninggalkan penemuan-penemuan yang bermanfaat dalam kimia. Menurut Ibn Levi, Ibn Sina telah menerangkan bahawa benda-benda logam sebenarnya berbeza antara satu dengan lain. Setiap logam terdiri daripada pelbagai jenis
Penerangan tersebut telah memperkembangkan ilmu kimia yang telah dirintis sebelumnya oleh Jabir Ibn Hayyan, bapa kimia Muslim. Hero dunia Islam adalah tokoh ilmuwan yang memberi sumbangan dalam pelbagai bidang dan diiktiraf dunia barat. Kali ini, hero dunia Islam akan mengupas mengenai Ibn Sina. Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibn Sina atau dikenali Ibn Sina adalah ilmuwan Islam yang cukup disegani dalam bidang perubatan. Lahir di Afshana, beliau dikenali dunia barat dengan panggilan Avicenna. Seawal usia 10 tahun, beliau telah khatam dan menghafaz Al-Quran. Beliau juga telah mahir dalam ilmu matematik, logik, sains, dan astronomi. Pada usia 16 tahun, beliau memulakan tugas sebagai pengamal perubatan. Penelitian dia dengan simptom yang ada dalam penyakit yang dahulu kan, seperti diabetes, for example, kencing manis misalnya, dia 1000 tahun dahulu dia boleh memberi pemerihalan description yang terperinci. Buku perubatan Al-Qanun fil Tib, hasil tulisan beliau, dijadikan rujukan selama 5 abad dan merupakan buku rujukan paling lama diguna pakai oleh pakar perubatan dunia. Dia nak tengok rentak jantung dan sebagainya, yang kita sekarang ada ECG. Dia hanya guna pulse saja, yang kali nadi. Itu satu perkara yang mendahului masa. Pencapaian beliau amat mengagumkan dan mendapat pujian daripada para ilmuwan. Teori Ibn Sina mengenai kanser masih diguna pakai sehingga ke hari ini. Okey, seterusnya iaitu biodata Ibn Sina. Nama sebenar Ibn Sina iaitu Abu Abdullah Muhammad Ibn Musa Al-Khawarizmi. Gelarannya iaitu Al-Khawarizmi, iaitu bapa Al-Jibra. Hari lahir beliau iaitu sekitar 708 Masihi. Tempat lahirnya di Khawarizm, Keva, Uzbekistan. Tarikh wafat beliau iaitu 850 Masihi di Baghdad, Iraq. Beliau terkenal dengan bidang astronomi, matematik. Nama saya Muhammad Farid Ashraf bin Kamal Zaman. Nombor matrik saya 03 DPW 20F 2020. Seterusnya riwayat hidup Ibn Musa. Beliau memasuki kitab ataupun sekolah rendah seawal usianya 6 tahun. Beliau mempelajari cara membaca, menulis dan mengira, menghafal Al-Quran dan mempelajari asas ulum syariah di peringkat madrasah ataupun sekolah menengah. Berminat terhadap ulum al-adbiyah, iaitu ilmu-ilmu dalam bidang sastra, dan ulum al-radiyah yang merupakan cabang ilmu matematik, algebra dan geometri. Beliau memiliki pengetahuan dan berkemahiran luas dalam kepelbagaian bidang kehidupan yang meliputi bidang syariat, termasuk juga bidang falsafah, bidang logik, bidang aritmetik, bidang geometri, bidang muzik, bidang sejarah Islam, bidang kimia dan bidang kejuruteraan. Beliau telah bekerja di bawah pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun di Baitul Hikmah di Baghdad. Beliau juga diberi kepercayaan untuk memimpin sebuah perpustakaan khalifah. Beliau mengambil peluang ini untuk memperkenalkan dan mengembangkan angka-angka India dan cara-cara perhitungan India kepada dunia Islam. Beliau juga merupakan salah seorang penulis ensiklopedia dalam pelbagai bidang. Beliau memperkenalkan ilmu baru iaitu ilmu aljabar dan ilmu hisab. Beliau menghasilkan konsep-konsep baru matematik yang begitu popular dan digunakan pakai sehingga pada masa pencapaian Ibn Musa. Yang pertama sekali, matematik. Beliau merupakan pengasas kepada perkembangan dalam ilmu algebra dan juga trigonometri. Beliau menghasilkan kitab yang diberi nama Al-Kitab Al-Muhtasar fi Hisab Al-Jab wa Al-Muqabalah. Beliau merupakan pengembang sistem nombor yang dikenali
sebagai sistem penomoran Arab dan India. Beliau merupakan orang pertama yang menyertakan angka sifar sebagai salah satu digit dalam sistem penomoran dan memberi nilai kepadanya. Beliau bekerjasama dalam pengukuran darjah di bawah pemerintahan Ma'mun al-Rashid yang bertujuan mengukur isi padu dan lilitan bumi. Sekian, terima kasih. Nama saya Muhammad Hazil Rahimi bin Rahimi. Nombor matrik saya 03 di PW 20F 2008. Seterusnya dari segi pencapaian, Ibn Sina. Yang kedua, astronomi. Yang pertama, Ibn Sina merupakan ahli falak astronomi. Yang kedua, dia menulis sekurang-kurangnya 2 buah aziz, iaitu buku yang mengandungi jadual parameter nilai yang digunakan untuk menentukan kedudukan matahari, bulan, bintang dan planet-planet. Yang ketiga, geografi. Ibn Sina merupakan saintis pertama yang melakar peta dunia pada tahun 830 Masihi, iaitu 10 tahun sebelum beliau meninggal dunia. Seterusnya, sumbangan Ibnu Musa. Yang pertama, matematik. Poin yang pertama, menghasilkan perkataan algoritma yang berasal daripada nama Latin Al-Khwarizmi, iaitu algoritma, manakala istilah algebra berasal daripada perkataan al-jabir dan al-muqabbalah yang bermaksud penyempurnaan dan perbandingan. Poin yang kedua, memperkenalkan pendekatan secara sistematik dan logik dalam penyelesaian masalah kuadratik dan linear. Poin yang ketiga, memberi acuan baru dalam disiplin ilmu algebra. Yang keempat, memperkenalkan sistem titik perpuluhan yang ada pada hari ini. Yang kelima, membangunkan secara terperinci bidang trigonometri bersamaan fungsi sine. Yang keenam, menyempurnakan teori geometri yang mewakili muka kelatan kon dan membangunkan kalkulus yang mana membantunya menguasai konsep perbezaan. Yang kedua, astronomi. Poin yang pertama, menghasilkan kitab Ziz al-Sidhim bersamaan jadual astronomi Sin, astronomi dan Hin. Poin yang kedua, dihasilkan berdasarkan kaedah astronomi India yang dikaji oleh beliau. Yang ketiga, geografi. Poin yang pertama, menghasilkan beberapa kertas kerja tentang ilmu geografi dan menghasilkan tulisan yang bertajuk Kitab Surah Al-Hajj bersamaan buku tentang rupa muka bumi. Poin yang kedua, buku itu ditulis berdasarkan rujukan dan versi pembentukan kertas kerja Ptolemy tentang geografi. Sekian dari saya. Terima kasih. Hero dunia Islam adalah tokoh ilmuwan yang memberi sumbangan dalam pelbagai bidang dan diiktiraf dunia barat. Antaranya Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi atau nama sebenar Muhammad Ibn Musa Al-Khwarizmi adalah ilmuwan Islam dalam bidang matematik. Lahir dalam keluarga Parsi di Uzbekistan. Beliau mencipta satu evolusi ilmu matematik dengan meletakkan nilai pada angka kosong atau sifar yang sebelum ini tidak mempunyai nilai yang mana pengiraannya hanya sehingga angka 9. Beliau diangkat dunia barat sebagai bapa algebra.
Algebra ini asal usulnya daripada buku yang ditulis oleh Al-Khwarizmi yang bermaksud penyelesaian sistem persamaan, dan ini ada kaitannya dengan masalah umat Islam yang dikaitkan dengan faraid umpamanya, ataupun pembahagian pusaka, zakat, mengira arah kiblat, dan inilah masalah umat Islam yang dihadapi ketika itu. Al-Khwarizmi terus mencipta dan menyelesaikan pelbagai masalah nombor dan pengiraan, serta memberi ilham kepada kod binari yang digunakan hingga ke hari ini. Pakar ilmuwan barat turut mengakui dan mengiktiraf Al-Khwarizmi sebagai tokoh Islam tersohor dalam bidang matematik. Buku agungnya tentang algebra tersimpan di Perpustakaan Oxford, England, dan masih lagi diguna pakai sebagai rujukan.